Masih lagi tidak sambung bicara kita tentang ingati kematian dan kehidupan serta zuhud terhadap dunia. Muka surat 19. Saya nak kepada tajuk yang baru. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, ketika Nabi SAW mengunjungi kubur ibunya, baginda sedih dan menangis. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi man ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-khayra ajilihi wa ajilihi. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alayna wardina warḍ 'anna. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din, la siyama al-kuffar al-musta'mirin al-ghasibin al-mu'tadin. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jama'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alayhim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pada siapa yang dikehendakinya
Dan siapa yang diberikan ilmu, maka diberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Dan tidaklah orang-orang yang ingat pada Allah, melainkan orang-orang yang cerdik dan bijak. Sadaqallahul Azim, Al-Baqarah 269. Yang dihormati, yang berbahagia, Tuan Kuasa Pengurusan Kuliah Duha Masjid Al-Falah, Pak Salwa dan rakan-rakan, dan yang dikasihi, yang dihormati, yang diraikan seluruh kehadiran para jamaah duha yang berada di Dewan pada pagi ini, termasuk rakan-rakan kita yang menonton live. Pertama-tama, alhamdulillah, kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berkumpul bersama-sama di kesempatan pagi duha yang penuh barakah ini, yang sedang dilimpahi ke atas kita semua dengan segala pintu rahmat dan barakahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah mereka yang mengambil kesempatan di waktu duha ini untuk bermunajat, merintih, berdoa, berzikir, bersalat sunat, membaca Al-Quran, bertasbih dan seumpamanya. Sebagai suatu perjalanan demi untuk melengkapkan sebuah kehidupan beragama yang pastilah dalam hidup ini kekuatan kita yang paling besar ialah bukankan kita yang menentukan kehidupan, tetapi Allah menentukan segala-galanya. Tanpa ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita tak ada apa-apa makna pada hidup ini, walaupun sesaat, sedetik, sejam, sehari, sebulan, setahun. Tak ada makna sama sekali. Betullah seorang mukmin pergantungan dengan Allah itu terlalu kokoh dan menebal. Terlalu kokoh dan menebal, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quranul Karim. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, dalam surah Al-Imran. Allah ingatkan kita begitu ayatnya, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Maksudnya, siapa yang betul-betul berpegang dengan Allah Azza wa Jalla, dengan pegangan yang kokoh, ilmu diraih, pahala dicari, ibadat dilakukan, kebaikan dilakukan, hal baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan, betul-betul berpegang Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dia akan dipandu hidupnya ke jalan yang betul dan benar. Surah Al-Imran ayat 101. Boleh rujuk dalam surah Al-Imran 101. Itu kenyataannya. Dan Allah beri jaminan. Wa man ya'tasim, bila siapa yang betul-betul berpegang dengan Allah. Pegang Tuhan ni bukanlah peluk macam peluk isteri, peluk anak-anak yang kita sayang, peluk kawan kita lama tak jumpa, bukan. Tetapi dengan makna jaga agama, buat ibadat, cari ilmu, banyakkan doa, banyakkan kebaikan, jaga ilmu, jaga iman. Itulah dikatakan wa may ya'tasim billah. Pegang Allah sungguh-sungguh dengan hati penuh tulus dan keyakinan, tanpa cuai, syakwa sangka, tak ada lain sebelahkan Allah lah tempat berteduh. Sungguh-sungguh, kata Allah Azza wa Jalla, apa yang kita akan dapat? Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah akan tunjukkan kepadanya jalan yang baik, jalan yang betul, sejahtera dan selamat bahagia. Al-Imran 101. Jadi ayat ini letak di mana ni agaknya puan-puan semua?
Di mana nak letaknya ayat ini? Sebab itulah maka perjuangan kita dengan ilmu ni perjuangan yang tak ada sudahnya. Perjuangan kita dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, berjaga agama, jaga iman, jaga Islam, jaga ibadat. Buat perkara lah. Agenda hidup kita macam tu lah. Maka pastilah itulah jalan-jalan yang boleh memenangkan kita, menggembirakan kita dan menyelamatkan kita. Dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka sebahagian daripada amalan kita dalam hidup ini ialah macam kita berlaku sekarang ini. Duduk dengan program ilmu, dengan para asatizah kita. Di sana bincang tentang tadabbur Quran. Di sana bincang tentang fadail amal. Di sana bincang tentang hadis-hadis Nabi. Di sana bincang tentang isu-isu semasa dalam hal ibadah macam-macam. Tafsir Quran macam-macam. Semua itu adalah merupakan jalan-jalan yang akan menautkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Man tamassaka bi'ilmin faqad hudiya ila khair, kata Al-Imam Nawawi. Siapa yang pegang ilmu sungguh-sungguh, dia akan dapat kebaikan yang berpanjangan. Itu kata Imam Nawawi rahmatullah. Dan kata Al-Imam As-Suyuti rahmatullah, man i'tasama bi khairin faqad hadahu Allah. Siapa yang sentiasa nak kepada kebaikan, Allah akan tunjuk jalan baik kepadanya. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, man qama bil khairi faqad utiya khair kathir, utiya khairan kathira. Siapa yang jaga amal baik dengan penuh kesungguhan, Allah akan beri jalan kebaikan selama-lama kepadanya. Ini semua kata-kata para ulama yang insya-Allah menjadi sebab untuk kita sentiasa istiqamah dalam kerja-kerja ilmu, kerja amal salah, dalam keadaan hidup dengan ilmu dan mati dengan ilmu. Hidup dalam iman, mati dalam iman insya-Allah. Dan penghujungnya kita, pastilah Allah akan beri pembalasan yang paling kemuncak. Apa dia? Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban. Bagi orang bertakwa, mereka akan mendapat kejayaan yang besar, iaitu syurga menanti yang penuh kenikmatan dengan taman-taman syurga yang penuh keindahan. Keselamatan yang menanti di alam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba trab. Itu kita baca dalam bacaan surah Amma yatasaalun amma An-Naba. Tengok ayat terakhir itu. 3, 4, 5 ayat terakhir. Itu semua kemuncak-kemuncak yang Allah janjikan kepada kita. Saya tekankan ini bukan apa tuan-tuan, sebab PL saya macam tu. Dia dalam ceramah saya belum masuk tajuk, beri dulu suntikan-suntikan yang kalaupun ia diulang-ulang sebut, saya tak fikir ia satu yang meloyakan kita. Lawyer dah dengar cerita ustaz ni, dah muak dah, tak ada. Bahkan kita rasa makin seronok dan makin kokoh keyakinan kita. Kenapa disampaikan? Lebih kepada soal nak berjentik hati, nak menjentik perasaan. Kerana kita manusia ini, antara penyakit kita yang paling besar, apa dia tuan-tuan? Apa dia? Lalai. Mana ada? Kaki kecil manis lah paling besar. Darah tinggi. Memang lalai penyakit paling besar. Bukan darah tinggi, kecil manis. Sakit lutut, itu biasa. Sakit lutut sebab saya tak tahu semalam Allah uji, pagi ni sembahyang tak boleh nak duduk. Biasa, tak kursi pagi ni. Ya. Kali pertama dalam sejarah hidup kat Salwa, nampak tua sangat dah tu. Malam jogging dengan isteri, mungkin agak laju sikit, jalan tak tahulah. Ha? Berat? Oh, kerja berat demam saya.
Saya 40 kilo ni. Ya. Jadi semalam, jangan asal dah rasa dah. Bila semalam pergi masjid, tabung haji, ceramah bulanan semalam. Maghrib nak turun, mudah-mudah tak macam biasa. Isyak pun sama. Subuh pagi ni, semain kat rumah. Tak boleh nak pergi masjid subuh tadi. Jadi, itulah ujian sebuah kehidupan. Tak apalah. Kita syukur pada Allah. Allah beri ujian, lebih terasa lagi lah betapa Allah tu Maha berkuasa, sebab semua hak dia belaka. Dia uji kita, sesaat kita boleh insafkan diri. Lama sangat ada keberikan nikmat, duduk bangun, boleh melangkah, laju, boleh berjalan laju. Hari ini, tarik sikit je. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan, tak apalah, sebagai sekadar nak sebut, mudah-mudahan doakan saya lah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Ni di lutut ni pakai benda ni. Pakai sesuatu yang boleh untuk proses, insyaAllah. Sekian dimaklumkan. Saya bila berlaku macam tu, saya teringat semalam. Semenjak balik daripada ceramah semalam, tak pasal-pasal pun dah. Balik pada kuliah maghrib semalam Masjid Tabung Haji, sepanjang jalan hampir 20 minit, jalan dari itu 20 minit lebih kurang, ingat sepanjang jalan diturun ayat, iaitu surah At-Takatsur ayat yang ke-8. Saya ingat sampai rumah. Dan saya baca ulang-ulang, saya ingat dalam, nak kata beratus, tidak tapi beratus lah juga asalnya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dia kadang-kadang kita ni, bila Allah uji sakit sebanyak kita, teringat benda macam ni. Sebab tu kata lalai tadi tu. Kelalaian kita ni kadang-kadang datang. Kita Allah tak beri ujian, lalai. Allah beri nikmat sihat yang tak pernah sakit, lalai. Lupa lah. Betul lah kata Hajah tu. Saya ingat ayat tu, Allah menangis. Sebab Allah sebut apa? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. At-Takatsur ayat ke-8. Penghujung. Alhaakumut takatsur. Apa makna ayat tu? Kemudian, hei manusia, sampai masa aku akan tanya kamu tentang nikmat yang kamu pernah nikmati dalam hidup. Ayat ni berkesan dalam jiwa kita. Makna apa? Maknanya hidup kita ni tak ada nikmat. Dalam harian kita boleh kira lah. Daripada kita mula akhir balik ke sampai sekarang ni, yang banyaknya baik. Betul tak? Yang banyak tu baik. Semua itu yang paling banyak. Yang tak baik, contohnya sakit sikit je. Ada orang kadang-kadang setahun sekali tak jumpa dengan doktor. Tak demam. Saya pun ada pengalaman tu. Dalam setahun tak ada rekod jumpa doktor. Tak demam, tak sakit kepala, tak cedera. Sehat memanjang, makan pun lalu. Ada orang ke 2 tahun pun tak jumpa doktor sebab memang sehat. Nikmat tu banyak. Penglihatan terang, benderang, tengok, cerah. Makan pun lalu, serba makan. Kalau rekod kita dengan nikmat ni, banyak sekali yang baik-baik. Tapi bila Allah uji, satu nikmat ditarik, diganti dengan kesakitan. Baru kita rasa sebenarnya. Ketika itulah, kita faham dalam hidup ini, bila Allah beri kita nikmat yang banyak, rupa-rupanya, nikmat itu adalah ujian. Dia bukan sakit tu ujian. Sakit demam ke, sakit lutut, sakit kepala ke, sampai terlantar hospital, betul tu ujian. Tapi sebenarnya dalam agama, nikmat sihat itu adalah juga ujian. Ujian apa? Ujian untuk Allah melihat kita syukur ke tidak kepadanya. Di sepanjang kita sehat walafiat, syukur ke tidak? Kita ucap kalimah apa dengan Allah? Subhanallah, alhamdulillah, tidak. Kita buat apa kebaikan kita patut buat. Dah sihat, jaga solat tidak. Dah sihat, mengaji tidak. Dah sihat, buat baik tidak. Dah sihat, sembahyang duha ke tidak. Dah sihat, bangun awal tahajud tidak. Itu ujian.
Dan kita dalam hidup ini, kadang-kadang, percayalah, kita gagal untuk hadapi ujian yang penuh kenikmatan. Betullah bila sibuk Allah uji kita, sakit saja kita mula meratap, Allah, aku dah tak larat nak bangun, aku tak larat nak sembahyang biasa, aku ni sakit. Padahalnya, nikmat sihat terlebih banyak daripada sakit. Ini semua, saya bukanlah nak tafsir ayat, tapi ayat ni tuan penting. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kamu ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kamu nikmati. Ayat ni kalau tadabbur, panjang cerita. Ayat ni boleh tanya Dr. Nizam lah. Dia pakar tadabbur. Ya? Dr. Nizam Qadir, tokoh-tokoh hebat kita. Seorang alim. Bila? Oh, semalam giliran dia. Oh, dia hari Selasa. Oh, atau tanya dia lah. Dia pakar tadabbur. Tuan-tuan sekalian. Baik. Kita nak bicara pada pagi ini, masih lagi kita nak sambung bicara kita tentang ingati kematian dan kehidupan serta zuhud terhadap dunia. Muka surat 19. Saya nak kepada tajuk yang baru. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, ketika Nabi SAW mengunjungi kubur ibunya, baginda sedih dan menangis. Bahkan orang selain baginda turut menangis. Nabi SAW satu ketika berpeluang beberapa kali. Kau tengok dalam fakta sirah sejarah, Nabi berpeluang untuk ziarah ibunya paling tidak sebanyak 3 atau 4 kali. Mungkin lebih, mungkin kurang, tapi yang penting Nabi pernah ziarah kubur ibunya. Bukan di Mekah, tetapi di perjalanan antara Mekah dan Madinah. Baik. Yang pentingnya Nabi ziarahi kuburnya, ibunya, dengan air mata, kesedihan. Ya, dalam fakta sirah kita pun boleh faham, Nabi SAW beribukan seorang ibu yang hebat, Aminah bintu Wahab. Tapi beliau, Nabi baginda tidak dapat sepenuhnya kasih seorang ibu kerana Aminah meninggal awal. Ketika Nabi dalam keadaan baru berapa usia Nabi pada masa mak meninggal dunia. Sekitar 6 tahun begitu sahaja. Kalau lebih sikit pun dalam 7 tahun. Soalnya kemudian berpindah kepada jagaan Abdul Muttalib. Pun tak lama. Yang lebih lama dengan Abu Talib di kurang 40 tahun. Jadi kita boleh bayangkanlah. Batu hal ini saya tertarik dengan seorang tokoh besar ulama sirah yang terkenal. Ya, iaitulah Abul Hasan Ali An-Nadawi. Walaupun dia tak dikenali sebagai tokoh sirah, tapi ada kitab dia, As-Sunnah Nabawiyah, dia ada ketulisan. Dia sebut dalam kitabnya, kata Abul Hasan Ali An-Nadawi, Nabi SAW ini kalau dia tengok kepada ujian hidup baginda SAW, ujian yang paling maksimum Nabi kita Muhammad ni. Kau tengok dalam ujian baginda punya kehidupan, ujian yang paling maksimum, bukan minimum, maksimum ujian. Antaranya apa? Seorang ayah yang bernama Muhammad bin Abdullah, Nabi tak mendapat kasih dan sayang walaupun seinci pelukan. Mata pun tak pernah, sebab ayahnya meninggal ketika Nabi dalam perut ibunya baru 3-4 bulan. Langsung tak nampak wajah ayah, tak nampak, tak rasa pelukan kasih orang walaupun seminit. Ujian tak? Ujian. Lahir-lahir Nabi, ayahnya telah meninggal, wafat. Saat Nabi masih kecil, dalam usia 6-7 tahun ni tuan-tuan, ketika itu seorang ayah dan ibu amat diperlukan sangat-sangat. Betul tak? Kerapatan anak 6-7 dengan mak ayah ni, kita boleh bayangkan. Sebab masa kita pengalaman tersendiri. Pada saya hari ini ada ibu-ibu yang telah ada pengalaman manis dengan anak usia 6-7 tahun. Dulu-dulu. Kalau ada lagi abang, cuculah tu. Cuculah tu. Pengalaman anak masa kita muda-muda dulu. Kita boleh bayangkan balik. Bagaimana kerapatan antar kita anak umur 5-6 tahun itu.
merengeknya, menangisnya, sampai tahap dia menangis macam mana pun, kita ada kesabaran yang tinggi. Tak mudah nak tampar, nak tendang budak ni, betul tak? Kau macam mana puan-puan? Tendang terajang ni. Menangis 2 jam pun. Adalah di sana kehilangan sabar, tapi kita faham. Itulah akhlak seorang kanak-kanak yang nak perhatian si bapa, si ibu dia. Kena pula tak dapat mainan. Oh, dia berguling tu 3 jam setengah. Ya. Maka main-mainan bukan harga banyak mahal pun, tapi nak yang tu. Tapi kita bertahan sabar, pujuk dengan kasih sayang, peluk saat kita nak demam, kita peluk dengan keadaan saya. Boleh bayangkanlah. Pengalaman tu kita semua ada. Saya pun ada pengalaman tu. Puan-puan dan tuan pun ada pengalaman tu. Bayangkan Nabi SAW dalam usia 5-6 tahun. Tiba-tiba maknya meninggal dunia. Kalau dalam bahasa mudahnya lah, mungkin tak kenal sangat lagi pun. Kalau ada anak-anak kita dalam usia, katalah 5 tahun, 6 tahun, ayah meninggal dunia, katalah. Contoh, mungkin ada. Kita sebagai ibu pelihara anak. Tunjuk gambar ayahnya dalam usia anak dah 5-16 tahun. Ni gambar siapa ni? Dia meninggal ketika anak kita usia 5 tahun. Anak tengok, gambar siapa mama? Pada gambar ayah dia, sebab tak kenal pun. Tak ingat rupa ayah tu macam mana. Pasti tak ingat. Dia kata balik, gambar siapa ni? Ini ayah kau lah, baba lah tu. Dia meninggal usia kau 5 tahun contohnya. Tapi Nabi SAW Allah uji tuan-tuan. Dan bukan setakat ujian ibu meninggal dunia. Berpindah daripada seorang atuk kepada seorang bapa saudara. Ya, tekanan hidup macam-macam, tu cerita lain pula tu. Tekanan orang, maki hamun. Jadi Nabi tuan-tuan, kalau saya nak kisahkan, sebab saya pun duk mengajar kitab sirah juga di masjid-masjid. Betul yang nak ambil ruang gada-gada. Ya? Betul kadang-kadang kita tengok Nabi dan tuan-tuan, kalau kita kata kita ni uji Allah dah lebih tahap maksimum, Nabi lebih lagi. Kalau kita Allah uji kita dengan situasi yang kita rasa dah maksimum dah, susah tu susah ni, sakit tu sakit ni, Nabi lebih lagi sebenarnya. Dalam ujian hidup daripada awal baginda hidup sampailah Nabi sebagai Rasul dengan tentangan, dugaan orang nak bunuh, kaki caci maki Nabi, gelarkan Nabi orang gila, tuan macam-macam. Tak apalah, bukan cerita kita sebut, tapi Nabi SAW dalam kesedihan jarahi ibunya. Betullah dalam banyak riwayat disebutkan oleh seorang tokoh ulama yang lain tentang akhlak Nabi ini. Kenapa Nabi SAW bila tengok anak-anak yatim, tengok anak-anak yang yatim, kehilangan ibu ayah atau keduanya sekali, lain macam akhlak Nabi anak-anak yatim ini. Nabi akan peluk, Nabi akan cium, Nabi akan kosok kepala, Nabi akan usap kepala, dan Nabi berlama-lama melayan anak yatim. Melayan berlama-lama. Mengapa tuan-tuan? Sebab Nabi pernah rasa kehilangan ayah ibu, tengok anak-anak yatim ni, Nabi boleh rasa perasaan anak ini. Apa situasi yang dihadapi. Batu Nabi dengan anak yatim ini, akhlak Nabi lain. Dan kemuncak sampai Nabi kata apa? Kedudukan orang jaga anak yatim dalam Islam tinggi. Sampai Nabi kata apa? Man kafala al-yatimah. Siapa yang jaga anak yatim, pelihara anak yatim, tak pelihara pun bagi bantuan, bagi makan minum, kelengkapan hidup anak yatim. Nabi kata apa? Dia dengan aku macam dalam syurga. Dalam syurga rapat dengan orang jaga anak yang yatim. Ni tuan-tuan ni. Siapa yang jaga anak yatim, bantu anak yatim, beri hak anak yatim, makan minum, pelihara lagi lah, bagi wang ringgit sampai anak dewasa, anak tu besar. Nabi sebut orang tu dengan aku dalam syurga macam ni. Nabi letakkan 2 jarinya rapat. Maksudnya apa tu? Dekat dalam syurga bersama Nabi SAW yang jaga anak yatim. Ini hebat. Ini rezeki orang jaga anak yatim. Dia tumpahkan sayang kasih, dia tumpahkan harta, pelihara, bina hidup anak yatim dengan segala ketapan. Ini semua rezeki yang kita kena ambil jugalah kesempatan.
Suatu hari ini kalau siapa yang nak rezekinya begitu dimurahkan Allah Azza wa Jalla dari sudut harta dan dari sudut keimanannya, segeralah. Tak boleh nak jaga, nak pelihara, sebab kita anak pun dah tak ramai, 9 orang. Takkan nak tambah lagi, demam tak gebah lah. Contohnya lah kan. 9 orang dah nak, yang ada yatim nak jaga lagi, demam tak gebah. Hulurkan bantuan keuangan yang kita mampu. Tak boleh jauh, dekat, sebelah rumah. Tak boleh dekat, jauh di kampung. Setahun sekali hantar pakaian sekolah, lengkapkan tu pakaian daripada dia punya kepala sampai ke kaki. Kasut sekolah, pakaian sekolah, baju 2 pasang sekali hantar, kasut 2 pasang. Contohnya lah, berhabisan. Dengan mungkin soal makan minum, berapa anak yatim perlu sebulan? 150, beri untuk tujuan makan minum sekolah. Contoh, saya sebut tuan-tuan, ini kesempatan yang kita kena lakukan. Bila ada cerita anak yatim, nak bantuan, jangan kita lengah-lengahkan peluang yang ada. Tahu musim-musim dekat dengan puasa, betul tak? Dekat Ramadan, dekat musim raya, Muslimat Al-Falah pun saya ingat buat kerja tu. Berilah semaksimalnya. Tak boleh sikit, bagi banyak pun tak apa. Tak boleh bagi 100, bagi 300. Pemasalahnya. Ya? Tajaklah. Ini semua tidak akan mengecewakan kita. Untuk kita dapat rezeki bersama Nabi. Itu janji Nabi kepada kita. Lepas Nabi tunjuk akhlak begitu. Hingga satu peristiwa berlaku di zaman Nabi masih ada. Bersama Aisyah radhiyallahu anha. Satu pagi yang penuh ketenangan. Pagi Aidul Fitr. Ketika sahabat sedang mengumandangkan takbir raya. Saat itulah anak yatim seorang-seorang itu menangis. Sebab duduk dengan atuknya. Dalam keadaan serba-serbi, ada kelemahan, kekurangan, harta tak banyak. Maknya dah kahwin lain, ayah dah syahid dan medan perang. Nabi tanya, siapa kamu ni? Sebab air mata tumpah, menangis anak yatim ni. Lalu kata anak yatim tadi, aku sekian-sekian. Kehilangan ibu yang telah berkahwin lain, ayah dah syahid. Nabi tanya, siapa ayah kamu? Dijawab, betul, Nabi ingat ayahnya dah syahid. Nabi kata, sekarang ini, aku adalah ayah kamu, Aisyah, ibu kamu. Tengok tuan-tuan. Nabi bagi tawaran terbuka. Sekarang, kamu tak payah menangis. Aku ni ayah kamu. Aisyah adalah mak kamu. Tuan-tuan tengok. Ini semua merupakan di antara benda-benda yang kita tidak, saya sebut tuan-tuan, dia dalam agama ni, yang kita nak kena angkat ialah kesegeraan. Kepada benda baik ini kita jangan ketepikan. Ada peluang, terus ambil. Tak ada peluang, cari peluang untuk buat baik. Dia mesti ada sifat macam tu. Kata ulama tasawuf, dia kata apa? Al-musara'atu, al-mubadaratu ilal khair. Segera. Biar ada begitu dalam kepala kita, minda kita. Sajak diri saya, bukan orang lain. Peluang-peluang baik ini, ada, ambil terus peluang itu. Tak kira apa saja. Anak yatim ke, derma ke, apa infak. Segera. Tak ada peluang, cari peluang itu. Mana aku nak derma, mana aku nak menyumbang, mana aku nak bagi. Macam tu. Kenapa perlu macam tu? Sebab itulah ajaran agama kita. Allah minta kita bersegera. Supaya kita dapat 1001 nikmat pahala dan keredaannya. Daripada amal-amal kita buat tadi. Kecil mana pun, pada pandangan kita kecil, tapi pada Allah besar. Kecil pada pandangan kita, Allah derma RM1, jangan perkecilkan. Sebab Allah tidak pernah memandang kecil amal hambanya yang penuh keikhlasan di hati. Sebab Allah letak satu tahap yang tinggi. Kalau bab derma, kata Allah dalam Quran, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Kita beri sikit saja, tapi Allah akan angkat gandaan yang lebih banyak. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan kita buat, Allah ganda sampai 700 kali ganda. Satu kebaikan kita buat kecil je, tapi bagi Allah, Nabi kata apa? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Allah akan angkat sehingga 10, sehingga berapa? 700 kali kan? Itu kaedah dalam, sebab tu orang yang
sentiasa mengambil peluang baik untuk buat amal soleh, dia beruntung. Dan orang yang melengah-lengahkan, bukan melengah saja, menidakkan lagi, tak nak buat, dia telah mencari kerugian yang paling besar. Satu kerugian yang paling besar. Peluang ada, tak nak. Bahkan melengahkan lagi. Bahkan tak nak buat kebaikan, kerugian. Baik. Sedih baginda dan menangis. Bahkan orang keliling baginda tu menangis. Riwayat dikata sahabat menangis sama. Sebab cerita ini berlaku dalam ketika Nabi bersama sahabat pergi ziarah. Bukan tak kubur-kubur maknya, kubur-kubur yang lain. Nabi bersabda, berkata, "Ista'zantu Rabbi fi an astaghfira laha, falam yu'zan li. Wasta'zantuhu fi an azura qabraha, fa'udhina li. Fazuru al-qubura, fa'innaha tudhakkirul mauta." Kita punya bicara kita hari ini, tuan-tuan, tajuk besar kita apa dia? Ingati kematian dan kehidupan akhirat, zuhud dengan dunia. Itu tajuk besar. Tapi tak apa. Cerita hadis ini berkait dengan banyak perkara. Kita akan sebutkan. Pertama sekali, Nabi kata, "Ista'zantu Rabbi fi an astaghfira laha, falam yu'zan li." Aku telah meminta izin pada Allah agar memberi keampunan pada ibu aku. Allah tidak mengizinkan. Ini timbul polemik. So apa pula Allah tak bagi keizinan? Patutnya diizinkan. Tonton sabar sekejap. Jangan keluh kesah. Nampak muka lain macam dah. Ya? Yang dalam Facebook pun nampak lain macam. Ya? Keizinan ini bukan bermaksud Allah tak izin mutlak. Kita kena ingat bahawa ibu Nabi adalah insan yang ada kemuliaan. Tetap ada kemuliaan. Tapi ibu Nabi dalam kemuliaan itu kan lahirkan Nabi insan yang paling hebat, dan ibu Nabi pun ada kehebatan sendiri. Kena ingat, dia hidup pada zaman yang terputusnya urusan agama. Kerana jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ribuan tahun. Dan masyarakat Mekah pada masa itu hidup dalam keadaan agama, apa dia? Syirik. Termasuklah pak saudara Nabi. Daripada Abu Talib, Abdul Talib pun, mereka bukan hidup di zaman penuh dengan cahaya keimanan, kerana zaman itu zaman kesyirikan. Sembah berhala macam-macam mereka buat. Hubal, Uzza, macam-macam. Tapi sejarah mak Nabi bukan begitu. Tapi mak Nabi hidup zaman tu. Zaman tu. Tapi mak Nabi kita tetap kena anggap ia wanita yang suci. Allah pelihara sebab jasad yang dikandungkan itu jasad yang yang mulia, jasad yang bersih, janin yang bersih. Ayah Nabi sama sebagai riwayat sebut, ayah Nabi pun sama, tak ada riwayat pernah sembah berhala. Tak ada. Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi, tak sama dengan abang-abang yang lain. Abu Talib berhala disembah. Sahabati pun dia tak masuk Islam. Termasuklah Ja'far, termasuklah pas Nabi yang ramai-ramai, 10 orang, 9 orang tu, mereka direkodkan adalah di antara orang syirik. Tapi ayah Nabi terpelihara. Mak Nabi pun sama. Sehingga ada ulama sirah kata tak ada riwayat mereka berdua, mak Nabi dan Nabi ni adalah penyembah berhala. Mereka dalam keadaan suci daripada syirik pada Allah Azza wa Jalla. Cuma mereka tidak ada suatu pegangan atas nama agama Islam ke ataupun agama Nasrani zaman Nabi Isa sebelumnya. Tapi mereka tetap orang yang tak ada kesalahan dari sudut akidah dan keimanan. Itu kita kena faham. Sebab kalau kita letakkan mak ayah Nabi ni orang yang syirik, kufur kepada Allah, susah juga tuan-tuan, sebab Nabi lahir pada ibu yang bersih. Nabi dikandungkan oleh seorang perempuan yang ada kemuliaan. Nabi lahir pada seorang daripada keturunan seorang bapa yang baik. Mana mungkin Nabi lahir pada keluarga yang syirik, pekufur. Tak. Kita kena sebut macam tu.
mestilah Nabi daripada janin yang baik, daripada zuriat yang baik, daripada pertemuan dua manusia yang baik-baik. Allah tentukan macam tu. Abdullah, ayah Nabi, Aminah. Cuma di sini, bila Nabi sebut, aku nak minta ampun, kenapa Allah kata tak boleh? Ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama berlaku kepada Abu Talib, jangan lupa. Allah larang juga Nabi. Bila Abu Talib meninggal dunia, Abu Talib siapa Abu Talib? Pak saudara. Berapa lama Nabi dan Abu Talib, tuan-puan? Hampir-hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun Nabi hidup Abu Talib, sehingga Abu Talib meninggal dunia. Abu Talib meninggal dalam keadaan agama apa? Agama nenek moyang dia. Di Islam tidak? Tidak Islam. Dia mengaku Nabi Rasul? Tidak. Tapi dia percaya Nabi orang yang baik. Akhirnya dia mati tak beriman. Abu Talib mati tak beriman. Dia macam tu. Sebab Allah tegur Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak boleh hidayah siapa-siapa. Kalaupun pak saudara kamu, keturunan kamu, pak saudara macam ayah dah, kamu tak boleh selamatkan dia. Hidayah ni urusan aku, kata Tuhan. Dia tak nak hidayah, aku tak beri. Kalau dia nak, aku beri. Dia langsung tak nak. Takat itulah dia. Nabi menangis dan Nabi minta keampunan. Allah larang, tidak Muhammad. Jadi hal ini serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Nabi pun sama. Tapi kita kena ada keyakinan ibu Nabi insan yang baik. Kalau dia melahirkan seorang Nabi yang paling mulia, maka darah dagingnya, hidupnya daripada keturunan yang baik sama suaminya Abdullah. Baik. Jadi hal ini, bila Allah kata, tidak Muhammad, engkau tak diberi izin untuk minta ampun, Nabi tak kata apa. Tetapi, yang penting kata Nabi, wasta'zantuhu fi an azura qabrah. Aku minta ziarah kubur, Allah kata pergi. Allah kata boleh ziarah kubur. Sila Muhammad, ziarah kubur mak kamu. Tapi minta keampunan, tak diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan tak dalam ingatan tuan sekarang, ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya. Dan Allah bukan Maha Kaya, Maha Adil. Untuk meletakkan kemuliaan kepada seorang ibu yang melahirkan seorang Nabi yang bernama Muhammad SAW. Itu keyakinan kita. Ada kemuliaannya. Kita pun tak pening kepala lah. Mak Nabi di mana akhirnya? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau Nabi ke syurga, maka Nabi akan bawa ibu ayahnya pun ke syurga. Kita tak di situ keyakinan kita. Sebab kita kena ingat tadi, Fatimah pula dah. Mak Nabi Aminah ini hidup di zaman agamanya agak terputus pada masa itu. Dan orang yang ramai syirik. Tak ikut sunnah beragama yang betul. Itu rezeki orang zaman tu. Tapi bukan bermakna mereka tak boleh berubah nak jadi orang baik. Mereka kekal dalam agama syirik. Macam Abu Talib umpamanya baik. Yang penting Nabi kata aku diizin berziarah. Fa'udhina li, aku diizinkan ziarah. Jadi kita pun cerita ni tentang ziarah kubur. Cerita mak Nabi tadi sebagai satu kisah sampingan lah. Ceritanya ialah ziarah kubur. Ziarah kubur. Maka Nabi pun ziarah kubur maknya dan Nabi menangis sedih di atas ingatan kepada ibundanya yang dia tak pernah rasa sayang kasih agak lama. Maka itulah adalah kejiwaan Nabi rasai. Yang penting Nabi kata kepada kita, di atas semua itu kata Nabi, nas yang kita nak pegang, yang itu di tengah-tengah tu. Nabi kata apa? Fazuru al-qubura. Ziarah kubur, fa innaha tudzakkirul mauta, kerana kubur itu dia akan ingatkan kamu tentang kematian. Jadi kita ambil nas ini. Arti sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita boleh menerima satu hakikat dalam Islam, dalam agama. Antara satu amalan yang mulia, satu amalan yang molek untuk kita lakukan,
Satu amalan yang baik untuk kita amalkan apa dia? Ziarahi kubur. Ziaratul qabr. Dan ia merupakan satu sunnah yang wajib kita pertahankan. Maksudnya, kita kena angkat sebagai satu jalan kita untuk mendapat banyak perkara. Di antara apa dia? Kata Nabi, ziarah kubur itu akan ingatkan kamu tentang kematian. Jadi nas ini tolong pegang baik-baik. Apa dia? Ziarah kubur untuk ingatkan kematian. Ziarah kubur untuk ingatkan kita tentang kematian. Betapa dengan ziarah kubur kita akan insaf. Apa keinsafan kita? Ya, satu hari kita juga akan jadi penghuni di alam yang sama semati telah pergi. Baik mak ayah kita, adik-beradik kita. Baik. Ini yang pertama sekali. Habis, hanya kerana itu saja Ustaz. Jadi kalau mak saya dah meninggal, ayah meninggal, macam mana? Ziarah juga. Kemampuan kita ziarahlah. Cuma di sini bagi saya yang penting ialah isu yang utama ialah ziarah kubur ingatkan mati. Dalam Islam, ziarah kubur ini satu amalan terbuka. Tidak hanya kerana itu kubur mak kita, ziarah. Dah kuburkan mak kita, tak pernah pergi. Sebab itu kubur tu tak ada mak saya kat situ. Tak ada ayah saya duduk di kubur lain. Habis tak pergilah ziarah kubur, tak pergilah sebab tak ada. Itu yang silapnya. So dalam Islam ini, ziarah kubur itu amalan yang terbuka ziarah ke mana-mana. Sekali bukan ayah mak kita kat situ. Sebab tujuan kita ziarah untuk apa? Ingatkan kita tentang kematian. Sebab tadilah isu kita ni. Kita ni mudah lalai. Mudah lupa. Mudah leka. Banyak buat silap. Banyak buat dosa. Banyak kesilapan hidup. Banyak benda maksud kita buat. Jadi dengan tujuan untuk ingatkan kita, kematian akan datang bila-bila masa sahaja. Cara dalam agama Nabi kata apa? Ziarah kubur. Fa'innaha tudzakkirul mauta. Kerana dia boleh ingatkan kematian kepada kamu. Ini poin pertama. Adapun ziarah kubur kerana di situlah tempat mak ayah kita yang telah meninggal kita, baguslah. Sebab sebagai anak, kita beri khidmat untuk ibu ayah telah pergi. Ambil khidmat kita untuk ayah mak telah pergi. Ziarahi kuburnya dan kita berdoa kepada mereka. Keselamatan, keamanan, kebahagiaan, kerahmatan, kebaikan, rezeki kubur yang luas, tak sempit. Khidmatlah. Kalau kita mampu datang, kalau dah kubur tu jauh, nun di belah utara beratus kilometer, nak pergi payah, ada halangan, tak apa. Doa kita pun akan sampai lepas solat, angkat tangan, tak ada ke langit, lepas asar, zuhur, maghrib, isyak. Allah maghfirlah untuk ibu, sampai. Tapi kalau pergi, kita pergi. Baik. Jadi di sini tuan-tuan ada 3-4 perkara ni. Saya kena sebut ni. Yang pertama ialah cerita hadis ini tentang Nabi galakkan kita ziarah kubur. Tetapi ikut sejarahnya ada halangan tertentu. Di awalnya kita akan baca kejap lagi. Bukanlah makna ziarah tu boleh ziarah begitu saja. Ada halangan pada awalnya. Tapi Nabi berizin kemudian. Yang keduanya ialah ziarah kubur untuk menginsafkan kita. Menyedarkan kita atas kelalaian kita, kealpaan kita untuk kita insaf. Kita juga akan mati, dikuburkan, dikebumikan, jasad kita akan bersemadi dalam tanah yang sempit itu. Baik. Kita tengok dulu. Dalam hadis yang lain, semua hadis ini, sebagai hadis tadi, sebagai satu penjelasan yang lain, ada dalam hadis yang lain. Nabi sebut hadis yang lain. Daripada Nabi SAW banyak bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Tengok. Aku dahulu larang kamu ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang boleh ziarah. Fa innaha tuzhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirata.
Kenapa Nabi izinkan ziarah? Awalnya tak boleh ziarah. Kemudian Nabi kata boleh ziarah. So, dua sebab. Yang pertama, fa innaha tuzhidu fid dunya, kubur itu bila kamu ziarahinya jadikan kamu zuhud dalam urusan dunia. Mana kamu jadi insaf. Kamu dah sibuk cari harta sampai tak sembayang, cari harta sampai tak mengaji ilmu. Ziarah kubur kita insaf kejap. Bukan sekejap kita akan insaf. So, macam mana? Aku ni duk sibuk urusan dunia sampai tak sembayang apa cerita ni. Kalau mati bila berasal ke mana? Takkan itu kan kita jadi ingat pada kematian? Ingat tak? Aku ni kerja buat sampai langsung tak mengaji agama, Quran tak baca ni. Ziarah kubur, kita zuhud dengan dunia. Dunia kita bukan tak cari, tapi dalam batasnya. Cari harta, tapi agama pun kita cari. Sebab itu ziarah kubur Nabi kata pertama ialah kamu akan zuhud dengan zuhud, maknanya bukan tinggal dunia. Kita akan berjaga-jaga dalam urusan dunia. Cari harta, tapi cari ilmu. Cari dunia, cari akhirat. Itu betul. Ziarah kubur dapat pertama. Yang kedua kata Nabi, wa tudzakkirul akhirata, ziarah kubur akan ingatkan kamu tentang hari akhirat. Ingat tentang syurga, neraka, dosa, pahala dengan ziarah kubur. Baik, cerita kita sekarang ialah Nabi kata, kuntu nahaitukum. Ada satu fasa masa di Mekah lagi Nabi SAW larang orang Islam ziarah kubur. Ada satu fasa masa Nahyu larang ziarah kubur. Apa sebabnya? Disebutkan oleh para ulama yang ramai. Saya bawa tu kitab yang besar, At-Tazkirah fi Ahwal Maut, dari kitab Arab. Kitab asal kepada kitab terjemah kita ni, kitab asalnya tebal ni tuan-tuan ni. Kitab asal yang kita duk baca sekarang, kitab kita sekarang ni, di asal kitab ni ketebalannya. Imam Al-Qutubi, ketebalannya dia kurang dalam 800 muka surat. Kita ni duk baca ni kira berapa muka surat ni, berapa bahagian daripada persen. Tapi tak apalah, saya buat kitab besar ni sebab dalam kitab ini detail disebutkan tentang perkara kematian dan akhirat, masalah tentang isu kematian dan kubur. Sebab di awal Nabi larang ziarah kubur sebab apa? Sebab pegangan tak seluruh manusia. Zaman jahiliah masa tu, antara berlaku di kubur apa dia? Ada teriak tangis yang melampau, meratap, menangis, meratap, meraung di kubur. Meninggal ayah, dia pergi dengan ratapan air mata sampai tahap meraung. Siapa golongan ini? Golongan wanita. Ini kita disebut dalam cerita hadis banyak. Kaum wanita khasnya, kerana mereka lemah perasaan, kurang sikit kekuatan, oleh kerana kematian ayahnya, ibunya, keluarga terdekat, sampai mereka mencari-cari pakaian. Dan cari pakaian, itu redahkan aurat. Dengan suara lantang menangis. Yang ini Nabi tak terima. Berlaku pada masa itu, seperti macam tu. Kerana jahiliah. Seolah tak terima kematian, maka meratap dengan suara yang keras, dengan suara yang kuat, sampai mengoyakkan pakaian badan, berguling-guling agaknya, maka itu di antara benda yang Islam tak terima. Bukan itu cara nak meratapi kematian. Nak menangis-menangislah, tapi sampai tahap tak boleh. Yang kedua ialah percampuran. Laki perempuan dalam keadaan tak ada kawalan akhlak. Bercampur laki perempuan, duduk dekat-dekat, yang bukan mahram pun. Ini semua di antara isu-isu berlaku pada zaman itu. Zaman awal Islam. Maka Nabi larang. Kuntu nahaitukum, maksud aku larang. Tak boleh ziarah kubur. Bila dah orang mati, tanam, tak ada ziarah-ziarah. Tapi disebabkan oleh ilmu dah mula tersebar, ajaran Islam dah mula orang faham, akhlak dah mula terbangun, terbentuk, kaum wanita dah sabar menerima ujian kematian yang berlaku. Mereka tak lagi meratap tak bersebab, tak mencarikan pakaian,
dan mereka tidak dalam keadaan duduk bersama laki-laki tanpa batas, maka itulah saat Nabi kata, sekarang boleh ziarah. Sebab apa? Sebab orang Islam dah mula menerima ilmu tentang hal ziarah kubur dalam agama macam mana. Adabnya dijagai, diamali, akhlaknya dikemukakan di awal daripada ziarah mata ziarah, dengan tanpa suara yang tinggi, nak menangis kadar tu, tak ada di sana kata-kata yang buruk-buruk. Ialah di antara zaman zalim itu mengesahkan Tuhan. Bila kematian berlaku, Tuhan ini zalim. Itu dia. Ambil nyawa macam tu. Ini semua benda-benda karut. Kenapa dikaitkan Allah zalim ke ambil nyawa? Itu hak dia. Kerana tak ada ilmu. Maka bila berlaku keadaan macam tu, Nabi haramkan ziarah kubur. Para ulama sepakat ziarah kubur laki-laki tiap larang. Berlaku dilarang tu kerana kaum wanita yang tak sabar. Laki-laki tak ada masalah. Akhirnya bila berlaku macam tu, Nabi pun larang. Bila wanita ketika ziarah kubur bercampur dengan lelaki, ziarah kubur seperti haram di bagi mereka. Tapi bila mereka pergi dengan seorang wanita, ziarah kubur diboleh. Baik. Ini sebab ini antara seringkasan yang saya bawa dalam kitab yang asal. Jadi saya kena bawa kepada yang asal jugalah perbincangan tuan-tuan. Sebab kitab ini kitab asal dia. Baik. Kitab asal ni saya baca di Masjid An-Nur Glameri sebenarnya. Ya, setiap Isnin, setiap Sabtu keempat. Kitab asal ni. Saya baca di Masjid Glameri setiap hari Sabtu keempat. Sabtu keempat, ya. An-Nur Glameri edition. Dia apa ni? Tamasya Glameri, insyaAllah. Baik. Jadi kesimpulannya, Nabi larang, tapi kerana orang dah mula berubah, dah mula faham, Nabi pun sebut dengan bahasa yang cukup indah, zuru fazurha, maka sekarang boleh ziarah kubur. Atas alasan menambahkan keinsafan tentang soal kematian dan menginsafkan kamu tentang soal urusan kamu dengan dunia yang boleh kamu jadikan sebagai sempadan untuk akhirat baik. Cuba tengok di situ. Lalu Nabi SAW bersabda, lakukanlah ziarah kubur olehmu, fazuruha. Perintah terdapat dalam hadis tersebut, laki dan perempuan. Makna pada masa Nabi kata boleh, yang perempuan ziarah pun boleh, laki pun boleh ziarahi. Kemudian para ulama kita buat satu pendetilan. Boleh tengok dalam Fiqh Al-Manhaji Imam Syafi'i. Pergi pada Fiqh Al-Manhaji yang paling mudah, tengok dalam pandangan Imam Syafi'i dalam Fiqh Al-Manhaji ini kedekat kita. Ada sebab yang lain pula tentang adab-adab ziarah kubur. Panjang pula cerita adab-adab itu. Orang kata boleh pergi, ada adab-adabnya. Ini antara adab yang kita kena lakukan. Apa dia adab ziarah kubur ni, tuan-tuan? Saya nak sebut 3-4 sebelum saya tutup ceramah ini, kita sambung balik insya-Allah. Antara adab ziarah kubur ialah kita tak digalakkan untuk duduk dan bertikar-tikar. Macam berkelah pula dah. Berkelah tu melampau sangat. Tapi zaman dulu, ada tak? Ingat tak? Zaman kita kecil dulu. Makan terkubur. Macam berkelah. Saya ingat lagi masa kecil saya dulu, atuk bawa ke kubur, makanan ready, makan di kubur. Ini sumber menyalahi sunnah dalam ziarah kubur. Bahkan tak digalakkan kita untuk bertikar-tikar. Maksud apa? Letak tikar sampai duduk. Ziarah kubur sekadar cukup dengan berdiri. Ini adab. Tengok dalam mazhab Syafi'i kita pun disebut tentang adab ziarah kubur. Boleh tengok balik. Pergi kepada fiqh mengaji dan tengok dalam adab ziarah kubur. Ini saya bawa daripada kitab. Betullah bukan kita bertikar-tikar dalam keadaan bersejadah pula dah. Bawa sejarah pada Mekah, hampar. Macam nak sembahyang maghrib, Isyak. Cukup. Sebab kaedah ziarah kubur adalah untuk mengambil i'tibar
tentang kematian dan doa pada si mati. Tak lengkap ke doa kepada si mati kalau berdiri? Hadaplah ke kubur yang kita ziarah itu, doakanlah. Selesailah. Kemudian, sekian, wassalamualaikum. Berlama-lama buat apa? Cukup sekadar itu. Yang keduanya ialah ziarah kubur dalam keadaan jaga tentang aurat dan cara berpakaian. Bukan pergi dengan ke kubur macam nak pergi pasar raya. Dengan keadaan gelang sampai ke siku. Dengan bergencup bibir sampai tebalnya 6 inci setengah. Dengan pakaiannya macam lagi pasar malam, pasar apa ni, shopping center contoh. Bukan begitu. Dan tidak berlaku di percampuran, apalagi bukan mahram. Ini adab-adab yang saya katakan nanti dalam ceramah saya akan sebut berapa lagi pun adab yang lain. Tapi ini asas-asas yang penting. Lepas tu para ulama sebut, ziarah kubur, antara adab yang utama ialah sampai saja beri salam kepada semua penghuni kubur. Bukan hanya untuk mak ayah kita. Assalamualaikum ya ahli kubur, tak. Semua ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Antumus sabiqun wa antum lahiqun. Wahai ahli kubur semua, kamu dah pergi dahulu kami datang kemudian satu masa akan datang. Kami akan datang ke sini, dikemukakan di sini. Itu memadai, kita dianggap telah menyempurnakan untuk tujuan kebaikan pada ahli kubur. Sebab tu ada ulama yang kata, doa-doa kita munajat ini untuk ahli kubur bukan saja untuk keluarga sendiri. Semua di kubur itu kita doakan kerahmatan dan kebaikan. Macam Nabi SAW, bila Nabi keluar pada masjid baginda pagi-pagi, dalam riwayat sebut daripada masjid bagi ke mana? Masjid Nabi. Kemudian ke kubur apa dia mengkubur? Al-Baqi' di Madinah. Nabi ucap kalimah, Assalamualaikum ya ahlal Baqi'. Wahai Al-Baqi', semua kamu semua dalam kesejahteraan, keamanan, keselamatan. Nabi berdiri, Nabi bergerak dan Nabi ketinggalkan. Tadi riwayat Nabi duduk sampai berjam-jam, bertikar, bersejadah, tak ada riwayat. Habis itu amalan yang dilakukan nenek moyang kita mungkin atas faktor tertentu. Saya pun tidak nak komen lah. Tapi keperluan tidak ada. Keperluan tidak ada. Kecuali kalau orang tu memang tak boleh berdiri, kan duduk berlapik, ada apalah. Buat kursi kecil contohnya, tak masalah, sebab dia tak boleh berdiri lama, atas keuzuran, kan duduk, dah sikit lutut macam saya sekarang, contohnya. Sikit lutut itu hal tuan-tuan. Sebut kat Saluang. Allah. Oh gitu. Tak apa, kalau dihalalkan bolehlah. Ya. KKM kata okey. Ya. Tuan-tuan sekalian, jadi mudah-mudahan untuk hari ini itulah sekadarnya masa yang ada. Yang penting ialah kita masih ada perbincangan lanjut lagi insya-Allah. Kubur ni adalah satu destinasi yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Destinasi yang menginsafkan kita. Destinasi yang boleh dijadikan kita lebih insaf akan persiapan kita untuk mati dalam keimanan. Wallahul musta'an. Sekali itulah yang saya mampu pada hari ini. Masa tidak mengizinkan, kita sambung balik akan datang insya-Allah. Jazakallahu azza wa jalla. Aqul qawli hadha. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين لا سيما الكفار المستعمرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
تقبل الله منكم. تقبل يا كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.